Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Lutfi Naim bin Muhammad Syakri akan mengendalikan perbincangan santai pada hari ini. Kelainan yang akan kita bawa pada hari ini ialah perbincangan ini akan dilakukan secara atas talian bersama ahli-ahli panen yang lain bagi mengupas dan membincangkan tajuk mengenai fungsi dan cabaran bidang perhubungan awam dalam dunia cyber. Jadi, sama-sama kita ikuti kupasan yang akan dikupaskan oleh setiap ahli panel. Definisi perhubungan awam adalah satu usaha yang dirancang melalui perwatakan yang baik dan prestasi yang bertanggungjawab melalui komunikasi dua hala yang saling memuaskan di antara kedua pihak. Pada masa kini, alat-alat perantaraan berasaskan internet seperti podcast, blog, jaringan video dan sosial media sangat luas di serata dunia. Jadi, hal ini memberi impak kepada perhubungan awam di Malaysia. Latar belakang perhubungan awam. Latar belakang perhubungan awam telah bermula sejak zaman dahulu iaitu pada zaman pemerintahan British di mana British memerlukan perhubungan awam untuk menaikkan nama mereka di kalangan masyarakat setempat. Jabatan perhubungan awam ini pada asalnya dinamakan Jabatan Maklumat, kemudian ditukar kepada Jabatan Public Relation, kemudian ia ditukar kepada Jabatan Penerangan pada tahun 1950. Sewaktu itu telah tubuh Jabatan Publicity dan juga Percetakan. Kini, Jabatan Penerangan adalah selalu digunakan oleh kerajaan untuk menyampaikan isu-isu semasa. Jika dahulu perhubungan awam hanya dilakukan oleh pihak sektor awam, kebiasaan itu telah pun berubah. Kerana perhubungan awam bukan saja melibatkan hal-hal politik tetapi merupakan salah satu jabatan yang penting dalam sebuah organisasi swasta. Skop tugasan ini tertumpu kepada fungsi dan cabaran perhubungan awam dalam dunia cyber yang meliputi latar belakang, peranan, sumbangan serta impak negatif perhubungan awam dalam dunia cyber. Skop tugasan yang tertumpu kepada pengawal perhubungan awam dalam dunia cyber kerana kebanyakan mereka menggunakan internet dan alam maya untuk mendapatkan maklumat dan melewati laman sosial. Perhubungan awam didefinisikan sebagai satu fungsi pengurusan yang bersifat berterusan dan dirancang di mana sesebuah organisasi akan mencari jalan untuk mendapat dan mengekalkan persefahaman, simpati dan sokongan daripada mana-mana pihak yang berkenan. Ini dijalankan dengan cara mendengar pendapat awam terhadap organisasi mereka supaya dapat berhubung dan menyampaikan dasar, polisi, peraturan-peraturan mereka serta mencapainya melalui perancangan dan penyelesaian yang lebih lengkap untuk kepentingan bersama. Hai, nama saya Satriani binti Muhammad Saleh dan nombor matrik 262004. Baiklah, seterusnya saya akan lanjutkan kepada peranan dan fungsi perhubungan awam dalam dunia cyber. Di sini terdapat 4 peranan perhubungan awam dan fungsinya dalam dunia cyber. Pertama, peranan sebagai juruteknik komunikasi yang tertumpu dalam aspek penulisan. Keterlibatan pengamal perhubungan awam dalam penulisan dan pengeditan dalaman dilihat melalui promosi yang dilakukan oleh suatu organisasi di sosial yang akan mempengaruhi reputasi mereka. Sebagai contoh, siaran akhbar online oleh sesebuah organisasi. Baiklah, yang kedua adalah peranan sebagai pakar penentu yang ditugaskan untuk mengetahui masalah dan penyelesaian kepada hubungan yang berlaku dalam dunia cyber. Penyelidikan dan penilaian yang dilakukan adalah menghasilkan penyebaran maklumat dalam dunia cyber dengan teratur dan berinformasi. Sebagai contoh, pelaksanaan kempen oleh organisasi-organisasi tertentu. Seterusnya adalah peranan sebagai fasilitator komunikasi di mana menjadi pendengar yang baik dan berfungsi sebagai broker maklumat. Pengamal perhubungan awam dapat melakukan komunikasi dua hala iaitu menjadi orang tengah dalam komunikasi terbuka yang dijalankan khususnya penyebaran maklumat dalam dunia cyber. Dan yang terakhir adalah fasilitator penyelesaian masalah iaitu penglibatan dalam kumpulan, pelaksanaan strategi dan bekerjasama dalam organisasi untuk selesaikan masalah. Hal ini menunjukkan kerjasama dalam kumpulan berfungsi sebagai koordinasi hubungan dalam organisasi. Sebagai contoh, rundingan untuk memperbaiki program yang disiarkan dengan menggunakan dunia cyber.
Antara sumbangan perhubungan awam dalam dunia cyber ialah memudahkan pencarian maklumat yang tepat. Hal ini kerana peranan perhubungan awam sebagai juruteknik komunikasi tertumpu dalam menganalisis aspek penulisan seperti menghasilkan penerbitan untuk diterbitkan dalam dunia cyber, termasuklah dengan melaksanakan penerbitan berkaitan laporan dan buletin kepada orang ramai. Sumbangan yang kedua ialah membantu menyelesaikan masalah. Kerana peranan perhubungan awam sebagai pakar penentu dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang berlaku dalam dunia cyber pada masa kini. Sumbangan yang ketiga ialah memudahkan proses pembuatan keputusan. Dalam konteks ini, peranan tersebut diperlukan jika terdapat sesuatu masalah dan fasilitator komunikasi dapat membantu menyelesaikan dengan mewujudkan keputusan-keputusan yang berkualiti. Sumbangan yang terakhir ialah menggalakkan komunikasi. Dalam konteks ini, mereka akan melibatkan diri dalam melakukan sesuatu pelaksanaan dan bekerjasama dalam organisasi untuk membantu mempercepatkan segala perancangan dalam mencapai objektif yang sama. Bagi cabaran bidang perhubungan awam dalam dunia cyber, saya akan menerangkan mengenai isu ini. Kita perlu lihat, bidang perhubungan awam kini perlu berhati-hati dalam mendepani dan berhadapan dengan pelbagai pendapat dan lontaran yang ditimbulkan oleh masyarakat. Dan ini menjadi cabaran utama oleh bidang perhubungan awam dalam sesebuah organisasi. Kerancakan, kemajuan bidang teknologi juga telah mengubah secara langsung landscape bidang perhubungan awam itu sendiri. Kepesatan dunia cyber secara umumnya telah melibatkan komunikasi dua hala ataupun pelbagai hala berbanding komunikasi satu hala yang lebih bersifat tradisional yang sekian lama diaplikasikan. Hal ini menyebabkan pengamal perhubungan awam mempunyai tanggungjawab yang lebih kompleks dalam mendepani proses komunikasi yang lebih sukar diramal apakah yang akan berlaku pada masa akan datang. Dan kita perlu faham antara elemen komunikasi ialah penerima. Penerima mesej atau maklumat ini tidak semestinya dalam kalangan pelanggan sebuah organisasi. Mungkin juga daripada kalangan pesaing. Jadi, maklumat yang disampaikan ini perlu ditapis, perlu dikawal supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi, organisasi perlu merangka satu alternatif bagi membolehkan penggunaan alat-alat dunia cyber ini digunakan sebaik mungkin oleh masyarakat awam. Kini, kepakaran dan kemahiran termasuklah pemahaman dalam bidang teknologi menjadi satu permintaan yang sangat penting dalam sesebuah bidang. Tidak kurang juga dalam bidang perhubungan awam ini kerana media sosial menjadi nadi utama secara tidak langsung boleh meningkatkan sistem penghantaran maklumat yang tidak boleh didapati oleh masyarakat. Adanya medium seperti chat room, peti cadangan mampu merancakkan lagi komunikasi korporat sesebuah organisasi terhadap masyarakat, dan ini akan meningkatkan imej sesebuah organisasi dalam kalangan masyarakat kerana adanya bidang perhubungan awam yang menjadi jambatan bagi menghubungkan segala pendapat masyarakat kepada organisasi.